Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk video hari ini kita akan teruskan dengan topik yang keempat kita. So, topik keempat kita berkait dengan data kuantitatif. So, untuk yang video yang sebelum ni kita stop sampai ujian T. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan ujian ANOVA. Okey, fungsi ujian ANOVA ni kita guna untuk membezakan skor-skor min bagi sampel-sampel kajian. Okey, kalau yang sebelum ni ujian T kita boleh guna untuk cari perbandingan antara dua skor min kan, untuk membezakan skor bagi antara dua min. Tapi kalau yang ujian ANOVA ni awak boleh guna untuk bandingkan banyak variable. So kat sini cakap n skor min, maksudnya n ni macam-macam. Tak kira lebih pada dua dia punya variable yang awak boleh guna. Okey. Lepas tu ujian ANOVA ni membenarkan pekaji nak buat analisis ke atas dua atau lebih variable bebas secara serentak. So maksudnya disebabkan beza antara ujian T dengan ujian ANOVA ni dia boleh bandingkan lebih daripada dua skor min. Maksudnya apa punya variable tu pun lebih daripada dua jugalah. Untuk tengok sama ada kesan interaksi tak antara variable bebas tersebut. Okey, sebenarnya ujian ANOVA ni kebiasaannya kita tak selesaikan secara manual, secara tangan kira-kira tu. Kebiasaannya kita selesaikan dengan menggunakan perisian SPSS. So sebelum ni untuk yang awal-awal topik 4 ni saya dah perkenalkan sikit jika berkait dengan SPSS. Okey, so sebenarnya ujian ANOVA ni adalah salah satu ujian yang sangat biasa digunakan untuk diselesaikan dalam ujian SPSS. So selain pada ujian ANOVA yang kita dah tengok pada ujian T pun boleh selesaikan juga dengan menggunakan perisian SPSS tu. Okey. So ujian ANOVA ujian ANOVA ni kebiasaannya kita guna dalam situasi-situasi macam ni. Yang pertama, bila kita ataupun pengkaji nak mengenal pasti perbezaan antara dua atau lebih kumpulan data silang atau nisbah, ataupun situasi yang seterusnya adalah dua atau lebih rawatan kita guna secara serentak untuk melihat kesan interaksi antara variable-variable tu. Okey, untuk untuk ujian ANOVA dia ada dua jenis. Yang pertama one way ANOVA dengan yang kedua two way ANOVA. So one way ANOVA ni adalah ujian ANOVA sehala dan yang kedua adalah ujian ANOVA dua hala. Okey, kita akan tengok pada ujian ANOVA sehala je. Tu pun saya akan terangkan secara ringkas je. So ujian ANOVA sehala punya taburan yang kita kaitkan dengan ujian ANOVA ni dia adalah taburan jenis taburan F, dan biasa kita guna untuk uji sama ada perbezaan tak antara dua atau lebih pada skor min yang awak ada tadi tu. Okey, kita teruskan dengan syarat-syarat ujian ANOVA sehala. Okey, untuk ujian ANOVA sehala, dia yang pertama syarat dia variable bersandar diukur dalam skala selang atau nisbah. So kalau syarat yang kedua, variable bebas dia ada dua atau lebih, mempunyai dua atau lebih daripada dua aras. Lepas tu yang ketiga, dia punya skor variable tu bersandar secara taburan normal. Variable bersandar dia tu taburan dia secara normal, dan semua kumpulan dalam variable bebas tu kita guna untuk bandingkan dalam kumpulan-kumpulan tu dia punya nilai variance sama ke tak. Okay, yang keempat, pada keadaan biasa saiz sampel sebanyak 15 subjek cukup besar untuk mendapat keputusan tepat. Maksudnya kalau anda dapat keputusan ujian ANOVA yang tepat, biasanya awak boleh gunakan saiz sampel sebanyak 15 subjek pun dah okey dah. Macam tu. Untuk masukkan data dia tu dalam setiap variable tu, 15 subjek tu kalau kita dah cukup dah. Subjek tu kita punya data tu lah. Maksudnya kita nak buat kajian, so berapa data yang kita nak ambil. So lepas tu syarat yang seterusnya, yang terakhir adalah taburan normal. So populasi kajian dengan mean sampel kajian tu memang kena bertaburan normal. Okey. Unsur utama dalam ujian ANOVA ni adalah variance. So maksud dia
cara nak kira awak tu, cara nak kira ujian ANOVA ni sebenarnya dia lebih dia sangat-sangatlah macam dia punya lebih berkait dengan pengiraan variance. So awak ada variable-variable yang digunakan. So ada variable bersanda, ada variable bebas dalam kajian awak tu. So daripada variable-variable tu, masa nak selesai kat ujian ANOVA ni, formula-formula tu melibatkan variance. So for each variable tu, untuk setiap variable tu awak akan guna variance tu. So sebenarnya awak tak perlu belajar pun cara, awak tak perlu tengok sangat pun cara macam nak kira tu. Cuma nak bagi tahu macam mana cara pengiraan dia. So dalam nanti kalau dalam SPSS tu awak masukkan data, so dalam SPSS tu sendiri akan kira variance dia, lepas kira variance untuk setiap satu variable tu, for each variable dia kira variance. So daripada variance ni dia akan selesaikan semua tu. So sebab tu dekat sini cakap unsur utama ujian ANOVA tu adalah variance. Sebabnya nak dapatkan dia punya keputusan tu bergantung kepada variance bagi setiap variable tu. So adalah cara pengiraan dia. So okey, prosedur pengiraan dia melibatkan perhitungan antara dua anggaran perbezaan variable populasi daripada data kajian awak tadi tu. Lepas tu dia anggarkan, dia bandingkan kedua anggaran perbezaan variance tadi tu. Okey. So anggaran perbezaan variance ni satu adalah satu campuran pengukuran kesan variable bebas dan ralat variance, dan yang satu lagi adalah ralat variance dalam kumpulan tersebut sahaja. Okey, ujian korelasi. Okey, sebelum ni pun untuk awal topik 4 kita dah tengok apa tu ujian korelasi kan. Apa tu perkali korelasi, iaitu korelasi R, perkali korelasi R. So kita dah tengok macam mana nak kira dia. So untuk ujian korelasi ni, dalam topik yang keempat saya just nak terangkan jenis ujian korelasi yang ada. Sebenarnya ujian korelasi ni adalah perhubungan antara variable yang kita namakan sebagai korelasi dan kekuatan sesuatu korelasi yang kita wakil sebagai perkali korelasi yang kita belajar dalam ujian korelasi tersebut. So secara amnya, jenis ujian korelasi ni dia bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan variable yang terlibat dalam korelasi. Okey. So selain daripada perkara korelasi R yang kita dah tengok hari tu, sebenarnya dia ada banyak lagi jenis ujian korelasi selain daripada yang hari tu. So kita akan tengok jenis-jenis dia dan skala bagi variable. Kita akan tengok bagi setiap jenis tu dia punya variable apa yang terlibat, jenis variable apa. Okey, so kita akan tengok pada ujian korelasi yang pertama. Yang pertama adalah perkali Pearson product moment, di mana dia nak cari perhubungan antara variable-variable dengan menggunakan skala selang dan skala nisbah. So kat sini awak ingat tak yang kita cari R yang untuk topik yang sebelum, subtopik yang sebelum ni tu kita cari R untuk tengok kebolehpercayaan dia kan. So daripada situ kita boleh tengok yang ni memuaskan ataupun sangat elok dia punya tu. So sama juga yang ni, sama juga dengan ujian korelasi yang kita akan tengok kat sini, di mana dia akan tengok hubungan antara variable tu. So dia punya kebolehpercayaan tu tinggi atau rendah, berapa value dia, macam tu. Okey, so yang pertama ni perkali Pearson product moment, dia punya variable dia guna variable skala selang dan skala nisbah. So untuk yang kedua adalah perkali phi. Untuk perkali phi, dia untuk perkali phi ni macam kes khas sikit, sebab kalau perkali phi ni disebab dia dalam perkali Pearson, dia sebenarnya perkali ada dalam perkali Pearson tu dia ada kes khas dia. So perkali phi kita panggil, di mana dua-dua variable ni bentuk data nominal. Okey, lepas tu yang seterusnya perkali Pointbicester, di mana nak cari hubungan antara variable skala selang atau nisbah dan satu lagi variable skala nominal. So kita tengok pada Spearman Rowe punya perkali, dia nak cari hubungan antara variable bila taburan normal tak dipatuhi dan
variable tersebut berskala ordinal. So dua-dua variable adalah ordinal dan disusun dalam bentuk pangkatan, maksudnya meningkat lah. Okey, lepas tu perkali biserial, lebih kurang je macam point biserial, di mana satu variable diukur dalam skala selang atau nisbah, satu lagi adalah dalam skala ordinal. So boleh tengok dekat sini point biserial, kat sini skala selang atau nisbah, dan satu lagi skala nominal. So yang ni beza dia adalah yang ni diukur dalam skala selang atau nisbah dan satu lagi adalah dalam skala ordinal. Yang untuk point biserial tu satu skala nominal. Okey. Untuk perkali tetrakorik lebih kurang macam perkali phi, di mana dua-dua variable tu kena skala nominal. Biasanya kita guna untuk anggarkan kedua-dua skala variable yang mempunyai pangkatan. Maksudnya dia meningkat, dan taburan normal bagi kedua-dua variable tu adalah sekata. Okey, yang seterusnya adalah perkali Cramer dan lambda. So yang ni dia ada dua perkali. Dua-dua perkali ni kita guna bila variable dalam awak punya kajian tu, variable tu satu berskala, ada dua berskala nominal, dan ada lebih daripada satu kategori dalam setiap variable. So dalam variable awak tu ada lagi kategori lain. Okey, contoh pelajar dengan macam ni. Okey, contoh pelajar, variable awak ada pelajar dan umur. Okey, so dalam pelajar awak tu ada kategori lain, iaitu ketinggian dan berat. So tu kita panggil kategori bagi variable awak tu. Okey, lepas tu perkali rank biserial, lebih kurang macam point biserial, ke mana satu variable hubungan skala nominal dan satu lagi skala ordinal. So dia lebih macam biserial lah. Point biserial. Cuma yang ni skala nominal, yang ni adalah skala ordinal. Okey, untuk yang seterusnya ni yang ni adalah jadual yang menunjukkan perkali-perkali korelasi berdasarkan skala pengukuran variable yang tadi tu. So untuk jenis-jenis yang kita dah tengok kat sini ni, dia simpulkan dalam bentuk, dia buat kesimpulan dalam bentuk table. So boleh tengok kat sini, ni variable X, variable Y. So kita untuk yang ujian korelasi ni kan kita duk sebut variable tu. So sekarang ada dua variable. So kalau variable tu nominal, variable yang pertama tu nominal, variable yang satu lagi nominal, ujian apa yang terlibat? So kita boleh tengok kat sini, yang pertama ujian phi, yang kedua ujian Cramer dan lambda. So macam mana nak tengok? Awak buka pada perkali phi tadi tu kan, kedua-dua variable ni adalah nominal. So sama juga dengan Cramer dan lambda, kedua-dua ni adalah nominal. Okey, so sebenarnya yang ni nak beritahu lah, yang phi dengan phi, Cramer dan lambda ni dia punya skala bagi variable X dengan variable Y tu nominal dan nominal, macam tu. So yang ni nominal dan ordinal. So boleh check nominal dan ordinal ni adalah mana yang terlibat. Rank biserial. Sebabnya kat sini beritahu satu variable nominal, satu lagi skala ordinal. Okey, sama juga dengan yang ni, nisbah dan selang, lepas nisbah atau selang, lepas tu nominal. Dia adalah point biserial. So tengok point biserial, dia beritahu satu berskala selang atau nisbah, satu lagi berskala nominal. Okey, so sama juga dengan yang bawah ni, nominal dan ordinal adalah rank biserial. So boleh tengok kat sini, rank biserial juga. So yang seterusnya ni adalah ordinal dengan ordinal. So kat sini. Lepas tu nisbah atau selang dan ordinal. Nisbah atau selang dan ordinal dia melibatkan perkali biserial, di mana kat sini boleh tahu diukur dalam skala selang atau nisbah, dan satu lagi skala ordinal. So dia nak bagi tahu lah hubungan-hubungan satu-satu ni macam tu. Sebenarnya ni macam kesimpulan sahaja berdasarkan jenis-jenis ujian tadi tu, supaya senang tengok perbezaan dia. Okey, so setakat tu sahaja bagi kita teruskan dengan video next video sebab okey,
Okay.